Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatini binti Abdul Razak, nombor matriks B0920110107 dan saya akan membincangkan pendahuluan dan tajuk berkaitan ekologi dan kepentingan. Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah 2005, perkataan falsafah berasal daripada beberapa perkataan asing iaitu philo yang bermaksud cinta daripada istilah Yunani dan sophos yang bermaksud hikmah atau kebijaksanaan. Maka, gabungan kedua-dua perkataan ini membawa maksud cinta kepada kebijaksanaan atau dalam bahasa Inggerisnya iaitu love of wisdom. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu, falsafah ini diertikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan tentang sebab-sebab kewujudan sesuatu ataupun mengenai kebenaran dan ertinya wujud sesuatu dan secara amnya. Falsafah juga boleh didefinisikan sebagai pemikiran atau pemandangan yang benar dan rasional. Pemikiran yang dihasilkan oleh para ahli fikir ini merupakan hasil penggemblengan buah fikiran hasil daripada kajian mereka menggunakan kaedah yang sistematik dan berasaskan logik akal. Sejahtera pula merujuk kepada gaya kehidupan yang lestari, melaksanakan program yang berterusan yang boleh mendatangkan kebaikan sesama masyarakat. Adaptasi nilai-nilai mulia dalam amalan kehidupan seharian serta mengubah sikap dan tingkah laku manusia. Sejahtera juga boleh didefinisikan sebagai perjalanan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan dengan kerjasama daripada semua pihak yang mencapai masyarakat yang berteraskan gaya hidup lestari. Ernst Haeckel Jerman menerangkan buat pertama kali pada tahun 1866 di mana beliau menjelaskan ekologi sebagai satu badan pengetahuan mengenai ekonomi iaitu penyelidikan hubungan haiwan termasuk organik atau inorganik persekitaran sama ada yang baik atau memudaratkan, saling kaitan antara haiwan dan tumbuhan secara langsung atau tidak langsung. Kajian mengenai komponen yang terdapat di permukaan bumi termasuklah hubungan haiwan dan organisma, serta manusia yang tinggal bersama dengan komuniti yang saling berkaitan dan saling memerlukan. Tidak sahaja menekankan organisma, tetapi tenaga yang menggerakkan dan bahan kita sama ada litosfera, iaitu daratan, hidrosfera, iaitu air, dan atmosfera, iaitu udara. Oleh sebab itu, bidang ekologi boleh dilihat sebagai satu kajian mengenai struktur dan fungsi alam semula jadi. Manusia telah lama menyedari tentang saling kaitan organisma dengan persekitarannya semenjak manusia mula berinteraksi dengan alam sekeliling untuk tujuan kehidupan. Perkataan lain bagi ekologi ialah bionomics, pengekonomian kehidupan, environmental biology. Seterusnya, prinsip ekologi. Prinsip ekologi yang dimaksudkan oleh Christoph Capra ialah sebagai perumahan bagi manusia dalam membangun masyarakat alam. Prinsip ekologi ini terbahagi kepada dua, iaitu prinsip interdependensi atau prinsip kebergantungan dan keduanya prinsip daur ulang. Bagi prinsip kebergantungan dalam proses kehidupan satu dengan yang lain merupakan sifat dasar dalam relasi ekologis. Perilaku setiap makhluk hidup dalam ekosistem bergantung pada perilaku makhluk hidup yang lain. Keberhasilan seluruh komuniti ekologi bergantung pada keberhasilan individu komuniti ekologis tersebut dan sebaliknya. Gagasan ini sebenarnya menekankan bahawa keberadaan manusia juga ditentukan oleh keberadaan makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungannya. Jika lingkungan atau ekosistem yang ada di sekitarnya rosak, maka kehidupan manusia sendiri akan terancam. Misalnya, pohon-pohon di daerah sumber mata air sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup manusia dan binatang yang lainnya. Kerana itu, manusia perlu menyedari kebergantungan semua makhluk ciptaan sehingga ia mengusahakan keberlanjutan hidup makhluk lain. Bagi prinsip daur ulang pula merupakan rangkaian keberlanjutan dari prinsip kebergantungan. Kehidupan makhluk lain bergantung juga pada sisa pembuangan limbah dari proses kehidupan makhluk lain dalam sebuah ekosistem yang terbuka. Sisa pembuangan dari proses kehidupan makhluk lain akan menjadi sumber makanan dan energi bagi makhluk lain. Inilah yang
Inilah yang disebut relasi kebergantungan di antara makhluk hidup secara siklis. Pola siklus non-linear di antara makhluk hidup ini bukan menjadi dasar yang menentukan keberlangsungan kehidupan melainkan sebuah pola relasi yang bersifat alamiah dan berlangsung secara terus-menerus. Hal inilah yang menunjukkan proses kehidupan makhluk hidup dalam mata rantai yang bersifat siklis. Konsep ekologi spiritual atau istilah asalnya ekospiritual merupakan istilah yang diadaptasi daripada salah satu aliran falsafah alam sekitar di barat. Secara umumnya, ia adalah tentang hubungan manusia dengan alam. Walau bagaimanapun, dasar ekospiritual yang dipelopori oleh barat adalah tidak menepati pandangan Islam di mana mereka menerima alam sebagai sesuatu yang kudus, tetapi fahaman tersebut tidak berpaksikan kepada kepercayaan dan tauhid kepada pencipta sebenar alam iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas kepincangan tersebut, satu pembinaan konsep ekologi spiritual yang berorientasikan prinsip-prinsip falsafah Islam telah dirangka berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis Rasulullah SAW serta pandangan ilmuwan Islam. Konsep ini sangat penting untuk diketengahkan, khususnya dalam bidang pendidikan kerana ianya merupakan satu usaha untuk meningkatkan elemen spiritual dan nilai akidah murid melalui penghayatan kepada dalil-dalil Al-Quran berhubung elemen ekologi. Kepentingan ekologi kepada manusia adalah seperti pembalakan. Dengan pembalakan, manusia dapat memperolehi pelbagai jenis pokok balak. Selain itu, dari hutan juga, manusia juga boleh memperolehi pelbagai hasil hutan, contohnya rotan hutan. Manusia juga boleh memperolehi sumber perubatan dari hutan seperti pelbagai pokok herba yang mempunyai pelbagai khasiat yang tersendiri. Sebagai contoh, ialah tongkat Ali dan kacik Fatimah yang mempunyai nilai khasiatnya yang tersendiri. Manakala di ekosistem laut pula, terdapat gamat dan spirulina yang boleh dijadikan sebagai sumber perubatan kepada manusia. Seterusnya, kepentingan ekologi kepada manusia adalah manusia dapat melancong kerana keindahan ekosistem itu yang tersendiri. Keunikan dan kepelbagaian biologi di ekosistem daratan dan lautan merupakan sektor utama dalam pelancongan dan rekreasi. Di samping itu, ekosistem lautan juga boleh dibangunkan untuk perikanan. Selain itu, ia juga boleh dibangunkan bagi aquakultur sebagai penternakan ikan dalam sangkar di kawasan kukup. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amir bin Muhammad Adnan akan menerangkan tentang aplikasi falsafah sejahtera dalam aspek kebebasan dan hak asasi. Yang pertama, mempunyai dua implikasi iaitu pertama, apa yang kita dapat dan apa yang kita beri. Yang kedua, hak asasi manusia diperjuangkan selama menunjukkan perbezaan pandangan alam barat dan Islam. Yang ketiga, hak asasi dalam Islam dimaksudkan dengan agama, kebenaran, insan dan ikhtiar. Dalam Islam, manusia adalah kehidupan yang berkata-kata, ada roh dan jiwa, rohaniah. Sedangkan istilah hak asasi, manusia barat tidak ada rohaniah. Falsafah agama dalam Islam bersandarkan perasaan berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan perjanjian di alam roh yang menuntut manusia menyerah diri dan tunduk dengan segala yang ditetapkan olehnya, menerusi panduan kitab serta teladan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, kali ini kita diterangkan oleh apakah manusia mempunyai hak asasi. Di sini ada 4 yang telah saya rungkaikan, dan yang pertama adalah manusia tidak memiliki hak-hak kebebasan yang mutlak kerana manusia perlu dalam keadaan apa sekalipun patuh kepada perintah alam yang telah ditetapkan oleh penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, patuh dengan aturan alam seperti perubahan cuaca, kedatangan bencana alam dan perubahan dirinya dari satu tahap kanak-kanak kepada tahap dewasa, iaitu tahap yang lebih matang. Yang ketiga, mengurniakan kepada manusia
kekuatan-kekuatan dalaman berupa alat-alat seperti akal, anggota badan dan lain-lain. Dan yang terakhir sekali, membolehkan manusia menjalani tugasnya sebagai khalifah di bumi. Kali ini saya akan menerangkan hak asasi manusia secara umum. Di sini saya telah membahagikan daripada huraian panjang kepada 4 huraian pendek yang penting. Yang pertama adalah mendefinisikan hak asasi manusia sebagai segugusan hak tabi'i yang dimiliki oleh manusia yang terikat dengan kewujudannya secara semula jadi dan diakui oleh masyarakat antarabangsa. Yang kedua, hak untuk hidup adalah hak terpenting yang perlu dijaga. Pencapaian akliah manusia dari sudut hak asasi manusia bertujuan untuk memastikan manusia sejagat dapat memelihara sejumlah hak asasi yang dipersetujui di peringkat antarabangsa. Berbeza dengan perspektif barat yang mengasaskan hak asasi menurut acuan pemikiran sekular, barat yang terlepas dari sentuhan agama yang ditinggalkan mereka. Di sini, saya akan terangkan hak asasi manusia menurut syarak. Kebebasan ialah satu manifestasi tentang kebebasan manusia dari aneka bentuk ikatan dan pengabdian selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia serta meletakkan mereka pada kedudukan yang tinggi berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, berlandaskan prinsip kemuliaan kemanusiaan. Pengabdian yang setulusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terhimpun di dalam kesempurnaan perasaan cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kesempurnaan perasaan rendah diri bila berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaksanaan tugas khalifah bukan dilakukan oleh sebarangan orang, tetapi hanya kalangan yang orang-orang mukmin yang soleh yang berhak. Untuk menjadi khalifah dengan baik dan lancar, manusia ditiupkan roh dan diberikan ilmu pengetahuan kepada dirinya. Mereka bukan sahaja dapat memelihara hak asasi sesama mereka, tetapi juga memelihara hak asasi makhluk-makhluk Allah yang lain daripada makhluk-makhluk Allah yang lain di maya pada hari ini. Salam sejahtera. Nama saya ialah Haris Anak Ismail. Saya akan membentangkan aplikasi falsafah sejahtera di dalam sains, teknologi dan inovasi. Pertama sekali, apa maksud sains dan juga apa fungsi sains di dalam falsafah? Sains yang berasal dari kata Latin iaitu scientia atau dalam bahasa Arab pula yang bermaksud ilmu. Falsafah sains merupakan cabang falsafah yang berkaitan dengan asas, kaedah dan implikasi. Disiplin ini bertindih dengan metafizik, ontologi dan epistemologi. Sebagai contoh, apabila menyiasat hubungan antara sains dan kebenaran. Falsafah sains muncul sebagai satu disiplin yang berbeza pada abad pertengahan ke-20 semasa kebangkitan positivisme logik, sebuah gerakan yang bertujuan untuk merumuskan kriteria yang memastikan semua kenyataan falsafah mempunyai maknanya dan menilai mereka secara objektif. Sebagai contoh, dalam buku Thomas Kuhn, struktur representasi saintifik membawa perkataan paradigma ke dalam arus perdana yang bermakna set amalan yang menentukan disiplin saintifik dalam tempoh tertentu. Teknologi berasal dari perkataan tekne yang bermakna kemahiran atau craft. Kemahiran bermaksud pengetahuan, kebolehan dan pencapaian. Sementara craft berarti kekuatan atau tenaga sama dengan keupayaan untuk merancang atau membentuk. Teknologi berdasarkan ilmu yang melibatkan pengetahuan bagaimana mengubah material dengan mengubah kaedah-kaedah yang tertentu. Ia melibatkan penyelesaian masalah secara konkret, manakala sains pula menjadi asas pengetahuan manusia dalam
mengubah material-material tersebut. Bagi inovasi pula, inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk penghasilan produk yang baru dan perkhidmatan yang lebih baik. Ini bermakna setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak bersaing untuk menghasilkan idea yang kreatif bagi manfaat organisasi bersama. Inovasi juga berfikir, iaitu bermaksud dim, untuk menghasilkan sesuatu yang baru di pasaran yang akan merubahkan persamaan antara permintaan dan pengeluaran, iaitu supply and demand equation. Inovasi juga boleh berlaku dalam pelbagai bidang dan bentuk. Contohnya, pengenalan teknologi baru, perubahan dalam sistem penyampaian, dan perubahan dalam prosedur yang boleh meningkatkan produktiviti. Jika dilihat pada masa kini, bidang pendidikan juga mempunyai inovasi yang baru dari segi strategi pengajaran dan pembelajaran. Assalamualaikum, nama saya Nurin Nirmega binti Muhammad Yatif. Saya dan rakan seperjuangan saya iaitu Fatihah akan menerangkan tentang isu-isu etika dalam alam sekitar. Sebelum itu, apa itu alam sekitar? Alam sekitar adalah satu elemen penting yang berkait rapat dengan kehidupan manusia. Istilah alam sekitar secara khususnya adalah merujuk kepada fenomena fizikal. Fenomena fizikal ini termasuk dengan fenomena yang berkait rapat atau berkaitan dengan iklim dan cuaca. Istilah alam sekitar dalam bahasa Arab adalah alwiyah yang bermaksud lingkungan, persekitaran atau keliling. Berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekitar Malaysia, alam sekitar ataupun persekitaran bermaksud faktor-faktor fizikal yang mengelilingi kehidupan manusia. Ia termasuklah tanah, air, udara, iklim, bunyi, bau, rasa, faktor-faktor biologi dan faktor-faktor sosial. Isu-isu etika dalam alam sekitar disebabkan pencemaran. Apa itu pencemaran? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka yang mengatakan bahawa pencemaran adalah suatu perbuatan yang mencemarkan atau dalam kata lain mengotorkan, iaitu pengotoran alam. Pencemaran boleh dibahagikan kepada dua jenis pencemaran, iaitu pencemaran yang disebabkan faktor semula jadi dan pencemaran disebabkan faktor manusia. Pencemaran yang disebabkan faktor semula jadi adalah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda rebut taufan, gempa bumi dan sebagainya. Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia adalah pencemaran yang dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengajakan. Sebagai contoh, pencemaran air, udara, bunyi dan tanah. Pencemaran yang berlaku akan mendatangkan kesan yang sangat buruk kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Kesan yang pertama adalah mengancam kesihatan manusia. Kecanggihan teknologi pembuatan kenderaan bermotor telah menimbulkan banyak masalah. Misalnya, pencemaran udara, pencemaran bunyi, kerosakan alam dan kehidupan semula jadi. Pengeluaran gas monoksida adalah sejenis gas beracun yang boleh membawa maut sekiranya terkumpul dalam kawasan yang tertutup. Kedua, mengancam tumbuhan dan binatang. Kesan pencemaran yang banyak membunuh organisma di laut, di perairan cetek ialah kesan daripada tumpahan minyak ke laut. Apabila tumpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran pesisiran pantai, ia akan membentuk satu lapisan minyak yang akan mengancam kehidupan laut serta burung. Dan akhir sekali,
Kesan yang ketiga iaitu kerosakan harta benda. Sebagai contoh, kejadian letusan gunung berapi yang berlaku di Indonesia iaitu Gunung Merapi telah menyebabkan berlakunya kerosakan harta benda. Ini disebabkan oleh lahar panas yang dikeluarkan oleh gunung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Fatihah Akmal binti Muhammad Zain, nombor matrik B0920101374. Tajuk saya isu-isu etika dalam alam sekitar. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan benda hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Justru itu, sebagai manusia, kita hendaklah menjaga kebersihan alam sekitar. Selain itu, alam sekitar merupakan elemen yang berkait rapat dengan kehidupan seharian manusia. Akhir sekali, pokok-pokok juga membekalkan udara yang segar. Di sini saya sertakan contoh-contoh pencemaran alam sekitar, antaranya pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan pencemaran tanah. Seterusnya, cara-cara mengatasi pencemaran tersebut dengan mengadakan kempen kesedaran sivik yang berterusan supaya rakyat dapat menjaga alam sekitar. Dengan adanya kempen ini, masyarakat akan sedar kepentingan alam sekitar. Seterusnya, mengitar semula bahan yang tidak digunakan. Bahan-bahan buangan yang tidak digunakan boleh diproses menjadi baja nutrien bagi mengelakkan pembaziran. Akhir sekali, menguatkuasa undang-undang dari aspek penjagaan kebersihan. Undang-undang harus diperketatkan lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jelaslah bahawa kepentingan etika alam sekitar adalah sangat penting kepada manusia serta haiwan kerana alam sekitar juga membekalkan oksigen, makanan, air, tempat tinggal dan sebagainya. Alam sekitar merangkumi tanah-tanah, hutan, gunung ganang, bukit bukau, sungai, tasik dan lautan. Antara kepentingan etika alam sekitar yang pertama, menggalakkan pembangunan lestari. Konsep pembangunan lestari muncul pada ekoran kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. Pembangunan lestari juga didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan untuk menghindari pelupusan sumber dan memastikan kerosakan minimum ke atas alam semula jadi. Selain itu, setiap negara hendaklah bekerjasama dalam semangat perkongsian untuk memelihara, melindungi serta mengekalkan kesihatan dan integriti ekosistem bumi. Sehubungan dengan itu, menghargai alam sekitar sebagai manusia tidak boleh lari dari berhubung dengan alam sekitar. Tindakan awal perlu diambil sebelum berlaku perkara yang semakin teruk serta memudaratkan. Sebagai contoh, pemanasan global yang berkaitan dengan peningkatan suhu. Kepentingan penerapan nilai alam sekitar yang seterusnya, pemeliharaan alam sekitar. Pemeliharaan alam sekitar bermaksud perihal proses, usaha, perbuatan dan sebagainya. Langkah-langkah pemeliharaan alam sekitar ialah perhutanan semula di mana kegiatan menanam semula hutan yang telah ditebang dengan spesies pokok yang cepat tumbuh serta bermutu tinggi. Dengan cara ini, kelembapan suhu dapat dikekalkan dan masalah peningkatan suhu alam sekitar dapat dielakkan, terutama sekali di kawasan bandar yang besar. Akhir sekali, penutup secara keseluruhan mengenai tajuk kumpulan kami adalah falsafah berperanan penting dalam mengekalkan kebebasan dan hak individu. Seterusnya, falsafah juga mengajar banyak perkara yang mampu mengubah cara-cara kehidupan seseorang manusia. Sebagaimana sedia maklum, ilmu falsafah merangkumi dalam isu-isu etika dalam alam sekitar. Sekian, terima kasih.